Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amin daripada Kumpulan 18, dan kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu LGBT dari perspektif Islam. Tetapi sebelum itu saya akan serba sedikit menerangkan tentang syariah, kerana dia mempunyai kaitan dengan isu kita untuk hari ini. Okay. Definisi syariah. Syariah dari lugah membawa makna tempat keluar ataupun jalan yang lurus. Manakala istilah syariah bermakna kepada setiap apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya daripada hukum yang berbagai, yang mana hukum-hukum ini bersifat lurus. Jadi dia dinamakan syariah. Terusnya ciri-ciri syariah. Pertama, Rabbani. Syariah ni Rabbani, yang mana akar umbinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menetapkan hukum ini, kemudian wahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan sehingga kepada kita. Okay. Kedua, syariah ni dia meliputi ganjaran dunia dan akhirat. Sekiranya kita mematuhi syariah, maka kita akan dapat ganjaran di dunia maupun di akhirat. Ketiga, syariah dia universal, yang mana dia sesuai untuk setiap zaman ataupun bangsa. Tidak kira 20-an ataupun 90-an, dia tetap relevan. Begitu juga untuk setiap negara, dia relevan untuk digunakan pakai. Manakala yang terakhir, syariah bersifat komprehensif ataupun syumul, yang mana syariah ini meliputi segala aspek, sama ada muamalat, ekonomi, munakahat ataupun jenayah. Syariah telah menetapkan hukum-hukum yang boleh membawa kepada jalan yang lurus dan mencapai maslahah. Itulah. Saya rasa itu saja tentang syariah. Kita teruskan mengenai topik utama kita, iaitu isu LGBT. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada apakah itu LGBT. Okay. LGBT yang bermaksud pada L ialah lesbian, G gay, B bisexual dan T ialah transgender ataupun boleh dikenal sebagai transsexual. Okay. Lesbian ialah golongan perempuan yang mempunyai tarikan seksual sesama jantina, iaitu perempuan dengan perempuan lah. Okay. Iaitu hubungan yang tidak normal dan malah Allah melaknat dan melarang. Allah tidak menyukai, Allah murka. Okay. Kemudian G ialah merupakan gay, iaitu golongan lelaki yang mempunyai tarikan seksual sesama jantina, iaitu lelaki dengan lelaki. Allahu Akbar. Kemudian B ialah bisexual. Bisexual ialah kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jenis jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dan kemudiannya T, transsexual ataupun transgender, iaitu golongan yang mana mereka mengalami kecelaruan identiti sehingga kebanyakannya mereka menukar alat kelamin mereka. Baiklah, seterusnya statistik LGBT dalam Malaysia. Berdasarkan statistik pada tahun 2018, JAKIM telah mendedahkan anggota masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100%, iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2018 berbanding 173,000 pada 5 tahun yang lalu. Manakala golongan transgender pula merekodkan peningkatan kepada 30,000 individu pada tahun 2018 berbanding seramai 10,000 pada tahun 1988. Okay, baiklah, itu merupakan statistik LGBT dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi, Muhammad Rusli, dan saya akan bentangkan tentang LGBT dari perspektif undang-undang syariah dan undang-undang sivil. Jadi pertama sekali ialah LGBT menurut perspektif undang-undang syariah. Sebagaimana yang kita tahu, dalam Al-Quran sendiri ada menyebut tentang balasan terhadap kaum Nabi Lut, di mana mereka ini melakukan perbuatan seksual terhadap sama jenis. Jadi jelas bahawa LGBT ini adalah dilarang dalam Islam. Okay, pertama sekali LGBT ini dilarang kerana ini bertentangan dengan syarak. Dan yang keduanya, perlakuan ini adalah dikira sebagai kesalahan bawah undang-undang syariah negeri. Dan barang siapa berlaku LGBT yang disebabkan kesalahan akan dihukum di bawah peruntukan undang-undang syariah. Seterusnya ialah LGBT menurut perspektif undang-undang sivil. Undang-undang sivil dia ada juga meletakkan kesalahan untuk para pelaku LGBT, tetapi undang-undang sivil ini dia tidak mempunyai peruntukan undang-undang yang spesifik ataupun yang khusus untuk pelaku LGBT ini. Peruntukan undang-undang yang terdapat dalamnya adalah selalunya bersifat umum saja. Perbezaan peruntukan antara undang-undang syariah dan undang-undang sivil dalam menangani permasalahan LGBT di Malaysia. Okay, yang pertama sekali, undang-undang syariah. Kesalahan yang dikawal oleh perundangan syariah ni adalah meluas, yakni dia merangkumi segala aspek kesalahan akhlak, kesalahan pemakaian, kesalahan pelakuan seks serta kesalahan menggalakkan LGBT. Manakala undang-undang sivil ni pula ianya hanya memfokuskan kepada aspek kesalahan pelakuan seks sahaja, seperti yang telah diperuntukkan dalam kanun keseksaan.
yang seterusnya ialah undang-undang syariah ni dia menggunakan hukuman yang lebih rendah dan terhad. Ini kerana kuasa undang-undang syariah ni dia lagi terhad daripada kuasa undang-undang sivil. Manakala undang-undang sivil ni dia dapat menggunakan hukuman yang lebih berat kepada pelaku LGBT ni lah. Seterusnya undang-undang syariah ianya hanya melibatkan orang Islam sahaja dan terhad kepada negeri-negeri sahaja. Contohnya kalau misalnya negeri ini undang-undangnya adalah sebegini dan bagi negeri lain pula undang-undangnya adalah tidak sama. Bagi undang-undang sivil pula undang-undangnya ialah dia merangkumi seluruh penduduk di Malaysia. Maksudnya bagi seluruh penduduk Malaysia mana-mana negeri pun diorang berada, undang-undang yang dikenakan terhadap mereka adalah tetap sama. Dan yang last sekali, undang-undang syariah ini ianya tidak seragam kerana bidang kuasa untuk mentadbir undang-undang syariah terletak di bawah bidang kuasa negeri. Manakala undang-undang sivil pula, peruntukan dan hukuman bagi sesuatu kesalahan adalah seragam di seluruh Malaysia kerana bidang kuasa untuk mentadbir terletak di bawah bidang kuasa kerajaan Malaysia. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan LGBT kepada agama, individu, masyarakat dan negara. Yang pertama, gejala LGBT akan mencemarkan kesucian Islam. Dengan adanya kumpulan LGBT ini akan menyebabkan wujudnya golongan yang telah terpesong daripada agama kerana tiada agama yang menyokong gejala tersebut, terutamanya agama Islam yang melarang sekeras-kerasnya penganutnya untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, menjatuhkan maruah diri sendiri. Individu yang terlibat dengan gejala LGBT secara tidak sedar sebenarnya telah menjatuhkan maruah diri sendiri kerana telah melakukan amalan yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat sekeliling. Mereka sanggup menggadai maruah mereka dengan melakukan perbuatan terkutuk secara terang-terangan di khalayak ramai untuk menuruti kemahuan sang-sang mereka walaupun mereka sedar bahawa perbuatan itu adalah salah. Kesan yang ketiga pula ialah meruntuhkan institusi kekeluargaan. Perlakuan sang-sang golongan LGBT ini dapat mengancam institusi kekeluargaan serta meruntuhkannya sekiranya tidak dibendung daripada akar umbi dengan segera oleh pihak berwajib. Apabila ada dalam golongan ini yang mendirikan rumah tangga, maka anak yang dilahirkan akan mempunyai nasab keturunan yang tidak jelas kerana mempunyai sama ada dua orang bapa tanpa mempunyai ibu atau dua orang ibu tanpa mempunyai bapa. Kesan yang terakhir pula ialah akan berlakunya perpecahan rakyat dalam negara. Segolongan LGBT ini semakin mendapat sokongan lebih-lebih lagi daripada negara barat yang mula mengiktiraf dan menerima mereka secara terbuka. Dan di Malaysia pula, golongan LGBT ini semakin berani menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka yang jelas sekali bertentangan dengan norma masyarakat. Dasarkan daripada golongan ini supaya kerajaan menerima dan mengiktiraf hak-hak mereka telah menimbulkan kekacauan dalam kalangan rakyat sehingga berlakunya perpecahan kepada rakyat yang menyokong LGBT dan yang tidak menyokongnya. Kita teruskan lagi dengan cara untuk mengatasi masalah LGBT. Seperti yang kita tahu, LGBT ini adalah antara salah satu isu yang semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat. Jadi terdapat beberapa cara bagi mengatasi masalah LGBT ini daripada terus berleluasa di negara kita. Antaranya ialah menolak mana-mana pemimpin yang menyokong gejala inilah. Pemimpin yang sebegini seharusnya dijauhkan daripada memimpin rakyat kerana ianya boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada rakyat. Tambahan pula, oleh sebab negara kita ini merupakan negara Islam, jadi kita ni ditegah untuk menyokong ataupun mempraktikkan budaya LGBT ini kerana Allah SWT melaknat orang yang suka akan kaum sejenis ini. Di samping ia juga melawan fitrah yang buruk. Selain itu, sebagai ibu bapa pula, mereka perlulah memantau segala tindak tanduk anak-anak. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga perlu sentiasa dipantau agar kecenderungan mereka untuk terjebak dengan budaya sang-sang ini dapat dibendung dengan cepat. Tindakan yang tegas perlu diambil oleh ibu bapa sekiranya mereka nampak anak-anak ini ada urut-urut untuk terjebak dengan budaya LGBT ini. Okey, di samping itu, kita bolehlah membuat kempen untuk mencegah budaya LGBT ni lah. Kerajaan ataupun badan bukan kerajaan seharusnya lebih giat dalam melakukan kempen bagi mencegah gejala LGBT ini supaya tidak terus merebak dan diterima oleh masyarakat ataupun remaja masa kini. Akhir sekali, pendekatan dari segi perubatan, psikologi, khidmat nasihat, kaunseling boleh diberikan kepada golongan sebeginilah supaya mereka kembali ke bakal jalan. Pendekatan yang macam ni dapat mencegah gejala sosial daripada terus merebak.
Mereka yang sudah terjebak dengan perkara ini perlu diberi pembinaan supaya budaya ini tidak terus berleluasa dalam skala yang besar di negara kita. Seterusnya kita akan masuk kepada PrEP. Apakah itu PrEP? PrEP atau dikenali sebagai Pro-Exposure Prophylaxis adalah sebuah kaedah yang mana mencegah daripada penularan HIV. Ianya adalah inisiatif lain selain mengambil pil pencegahan yang mana berkesan sehingga 99% penularan HIV. Dan apakah isu berlakunya atau terwujudnya PrEP ni? PrEP terwujud kerana ia adalah solusi untuk HIV. Dan kita tahu HIV dia dapat memusnahkan sistem ketahanan badan kita. Maka PrEP akan membantu daripada HIV itu merosakkan sistem ketahanan badan kita. Tapi kita kena tahu bahawa PrEP ada segelintir orang yang menyalahgunakannya, yang mana mereka menggunakan PrEP untuk melampiaskan nafsu mereka tanpa mereka ketahui akan kesan terhadap pengambilan PrEP. PrEP dia memberi kesan terhadap kepadatan mineral tulang manusia. Ia akan menyebabkan tulang kita semakin rapuh, dan perubahan ini dapat kita rasakan sekiranya kita mengambil PrEP pada bulan-bulan awal. Kita akan dapat merasakan kerapuhan itu. Dan bagaimana untuk kita cara mengatasi penggunaan PrEP ni? Pertama, kita boleh merujuk kepada doktor pakar. Apakah kita perlu untuk mengambil ataupun tidak perlu kepada PrEP ni? Kedua, kita perlu merujuk kepada asatizah yang mana mereka mahir dalam vape. Adakah dia diperbolehkan ataupun tidak untuk mengambil PrEP? Ketiga, sekolah atau ibu bapa perlu untuk mendidik dan menjaga murid ataupun anak mereka, yang mana kita ketahui remaja adalah golongan yang paling banyak terlibat dengan isu ini. Dan terakhir mereka yang mengambil PrEP itu sendiri perlu terus berhenti, kerana sekiranya mereka berhenti, maka kepadatan tulang itu dapat kembali kepada normal sebelum dia menjadi lebih teruk. Itu sahaja tentang PrEP. Seterusnya, saya akan membentangkan ayat Al-Quran dan ketikan hadis mengenai LGBT. Ayat Al-Quran diambil dari surah Al-A'raf ayat 80 sehingga 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Maksudnya, dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musyrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi illa qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum anasun yatatahharun. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwah mensucikan diri. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan istrinya adalah ia dari orang-orang yang membinasakan. Wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Seterusnya, petikan hadis. Sabda Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Hadis riwayat Ibnu Abbas yang bermaksud, sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah kedua pelakunya. Riwayat Ahmad, hadis nomor 1875.